Hari ini kita akan membincangkan tentang pelupusan bahan buangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua yang menyaksikan channel ini. Hari ini kita akan sambung daripada topik dari CO6, iaitu pelaksanaan sistem biosecurity bagi kompetensi 5. Sebelum ini kita membincangkan tentang kompetensi 4, iaitu penyelenggaraan, perparitan dan pelanggaran ladang. Cumanya ianya bersambung kepada tajuk pada pelupusan bahan buangan. Jenis-jenis bahan buangan berikut merupakan jenis bahan buangan yang ada di ladang ternakan ayam iaitu yang kita kategorikan dia biasa yang ada di ladang sebanyak 7 jenis iaitu sampah ladang, anak ayam mati, makhluk perosak, sisa makanan, tinja atau najis, sarap tebal dan juga bekas racun. Okey. Seterusnya kita pergi kepada sisa reban yang utama adalah tahi ayam iaitu tinja, sarap tebal, bangkai ayam dan juga bangkai tikus itu yang sisa-sisa reban sisa-sisa yang ada di reban. Bila ada ternakan adalah najisnya. Ada ternakan, ada bangkai yang ayam mati, dan juga bangkai tikus ni daripada makhluk perosak dia mati disebabkan beberapa faktor nanti kita bincangkan. Okey, bangkai tikus yang terdapat di dalam reban biasanya adalah bangkai tikus yang mati disebabkan racun tikus yang diberikan di dalam program kawalan tikus. Kaedah dan masa pembuangan segala jenis sisa adalah bergantung kepada jenis ayam diternak. Tikus ini bangkai disebabkan dari program kawalan tikus. Dan satu lagi, secara pengalaman saya yang saya melihat bangkai tikus ni mati disebabkan sistem reban kita di mana di reban tertutup kita ada exhaust fan. Kadang-kadang tikus ni dia duduk dan tidur di tempat bingkai kipas bila timing exhaust fan tu berfungsi, secara tiba-tiba dia tak sempat nak lari. Kadang-kadang dia orang kata terkejut dia lompat, jadi dia terkena pada kipas tu yang banyak mati. Memang kebanyakannya mati kat situ Okey. Dan sebab-sebab lain juga, bangkai pada proses makanan dan telur berlaku sekiranya tikus itu ada di celah-celah belt tersebut kadang-kadang kita buat secara on off, kita kejut, kadang-kadang dia masuk dalam tu jadi terkepit semua, dah mati kat situ. Jadi kita tak tahu dia mati. Bila tak tahu dia mati, kita bila ada bau tu kita detect yang ada makhluk perosak yang mati Okey, ni contoh jenis-jenis ternakan biasa kita akan biasa yang ada yang wajib diternakan kita adalah ayam baka, iaitu ayam pedaging. Bukan ayam yang kita nak ayam yang kita nak ternak untuk jadikan anak. Lepas tu ayam penelur dan juga ayam pedaging, termasuklah ayam kampung Okey, boleh tengok kat sini, ayam baka ni selepas ayam dijual untuk mengeluarkan tinja, manakala bagi bangkai ayam mati dan tikus akan dibuang setiap hari. Untuk ayam penelur, tinja dibuang setiap hari sekiranya menggunakan belt, dan setiap 2 minggu sekali sekiranya tahi ayam disodok dan dimasukkan ke dalam beg plastik atau dikumpul di pusat pengumpulan tinja. Bagi bangkai ayam dan tikus akan dibuang setiap hari. Ayam pedaging pula, tinja ayam pedaging dibuang selepas ayam dijual dan bangkai ayam dibuang setiap hari. Setiap ternakan ni berbeza Biasanya kalau ayam telur kita menggunakan
sangkal bateri sangkal elektronik ataupun sangkal tertutup kan. Jadi dia ada tempat pembuangan tu kan, bergerak kan. Jadi kita kena buang hari-hari. Dan kuantiti yang banyak memang kita kena buang lah, sebab dia tak ada campur-campur dengan benda-benda lain. Jadi hari-hari lah kita kena biasa kalau tengok lah, kalau tak perlukan sehari, kita tengok kuantiti najis tu tersebut lah kan. Jadi hanya ayam pedaging ni, ayam pedaging dia hidup dia 40 ke 60 hari lepas kita harvest, baru kita selesaikan najis dah, sebab dia ada sarap, abuk kayu dan sebagainya, mengurangkan dari segi bau dia dan sebagainya lah kan. Cuma ayam kampung bergantung, macam ayam daging juga, cuma bergantung lah. Bila ada tumpahan air semua, kita kena gantikan sarap yang baru kan, bergantung kepada situasi dan keadaan. Okey, tujuan utama pembuangan sisa dijalankan adalah bagi menyediakan reban untuk pusungan kemasukan ayam yang baru. Selain itu, bertujuan untuk mencegah penyakit dan menyediakan keadaan yang lebih selesa kepada ternakan. Okey, bila untuk kita buat pusingan baru, masa itulah kita bersihkan. Jadi untuk salah satunya untuk bersihkan adalah untuk mencegah penyakit. Bila najis ni memang ada penyakit lah, sebab ada patogenik yang banyak pada najis. Patogenik ni adalah bakteria yang jahat lah, yang boleh membawa penyakit kepada ternakan kita. Okey, kita terus kepada melakukan pelupusan sisa buangan ladang. Peralatan asas yang digunakan oleh pekerja untuk mengumpul segala jenis sisa yang terdapat di dalam reban ayam adalah seperti yang di bawah. Okey, ini para pelajar semua dah dapat mengenal pasti peralatan tersebut. Dan memang kita sentiasa guna di setiap amali. Cangkul digunakan untuk mencangkul tahi ayam yang telah keras, atau sarap yang tebal yang basah dan keras sebelum boleh disodok. Kan. Memang pelajar kita dah biasa kikis ataupun kata nak buang sarap tebal tu menggunakan cangkul. Susah nak gunakan benda-benda lain. Skop juga biasa kita akan gunakan untuk tahi ayam, untuk masukkan ke dalam plastik dan ataupun kereta tersorong. Penyapu, sampah atau habuk yang ditinggal perlu dibersihkan sebelum reban ayam dibersihkan. Biasa lepas kita sodok najis yang tebal tu, kita menggunakan penyapu dah untuk sisa-sisa yang kecil-kecil kan. Okey. Beg plastik, boleh tengoklah, semua kita akan kumpulkan dalam beg plastik. Dan tali amat perlu untuk mengikat beg plastik. Lepas kita dah letak, orang kata sisa-sisa bahan buangan tu, kita ikat dengan sebaik-baiknya lah kan. Itu. Okey, yang seterusnya, hasil buangan ladang hendaklah dilupuskan mengikut prosedur yang betul bagi mengelakkan sebarang pencemaran. Bahan-bahan buangan ni memang penting lah. Kita nak jaga ayam kita yang kuantiti banyak, nak mengelakkan penyakit, memang kita kena uruskan dengan baik. Tidak terlalu kotor kita punya reban. Bila kotor ni banyak penyakit yang akan hadir sama ada daripada posak, daripada pekerja, daripada barang-barangan buangan kita kan. Kerana macam bangkai tikus dah 2-3 hari kan, sampai reput bakteri yang mana yang reputkan tu kita pun tak tahu kan. Betul, dia boleh terjejas pada ternakan kita juga. Tu yang bila kita nampak bangkai, kita kena buang terus, jangan tinggal-tinggal memang benda tu memang kena jaga betul-betul dari segi kebersihan. Okey, kaedah-kaedah pelupusan ni ada 1, 2, 3 4. Ada 4 cara Okey, cuba kita tengok satu persatu. Okey, kaedahnya tinja ayam, pelupusan tinja ayam ni, tinja ayam dan sarap boleh dikitas semula menjadi kompos. Menjadi kompos tinja ayam. Tinja tersebut kadang-kadang dirawat terlebih dahulu ataupun terus digunakan begitu saja. Tinja ayam yang dijangkiti penyakit perlu dilupuskan dengan kaedah pembakaran. Boleh buat kompos lah benda tu. Jadi tak rugi dan kita boleh jual balik kemudian. Okey, sarap tebal, biasanya sarap tebal akan dicampur dengan tinja dan dimasukkan dalam beg plastik dan dijual sebagai baja. Selain itu, sarap tebal juga mungkin akan dibakar sekiranya ada pengusaha sayuran meminta tinja ayam tidak dicampur dengan sarap tebal. Okey. Dia memang macam tu. Kalau biasa kita akan jual sekali dengan sarap dia lah kebanyakannya ramai je yang nak ambil, cuma bergantung kepada tanaman yang lain. Ada tanaman yang tidak boleh menggunakan habuk kayu ni sebab
ada serangga lain yang boleh mengganggu tanaman mereka. Jadi mereka ni ada nak najis 100% dan ada nak yang nak kering kan, bergantung kepada permintaan lah kan. Okey, yang seterusnya adalah bekas racun. Bekas racun adalah salah satu punca pencemaran dan boleh memudaratkan manusia, haiwan dan organisma bukan sasaran. Okey, berikut merupakan langkah-langkah untuk melupuskan bekas racun perosak, iaitu sebelum melupus kita bilas sejurus selepas racun perosak habis digunakan adalah paling baik untuk memudahkan bekas dibersihkan. Okey, bekas boleh dibilas secara manual atau menggunakan mesin pembilas bertekanan tinggi. Pastikan anda memakai pakaian perlindungan diri yang bersesuaian semasa melakukan aktiviti membilas. Okey, ini samalah. Kita akan ajar secara detail pada amali nanti kan, caranya macam mana kita nak bersihkan bilas dan sebagainya. Okey, ini semasa melupus, tuang sehingga habis sisa racun perosak ke dalam tong penyembur dan tunggu kira-kira 30 saat. Isikan suku air bersih ke dalam bekas kosong. Air bersih ni kalau racun ataupun yang kuman, kita akan menggunakan air yang tanpa klorin yang lagi baik kan. Dia tidak ada kita nak balas kimia kan. Kalau yang kuman tu lagilah kuman akan matilah kalau dah ada klorin kan. Sebab klorin ni adalah bahan yang kuman juga, yang orang kata air rawatan, air yang dirawat kan. Okey, tutup bekas dengan penutup dan goncang selama 30 saat. Tuang air bilasan ke dalam tong penyembur dan ulangi langkah di atas sebanyak 2 kali. Cuci bahagian luar dengan bersih dan tebuk supaya tidak dapat digunakan lagi. Keringkan bekas secara terbalik dan hantar ke pusat pengumpulan. Kemudian faedah membilas bekas racun 3 kali. Risiko racun perosak sangat minimum. Risiko akibat pencemaran dapat dikurangkan. Syarat boleh diterima untuk kita semula. Tun racun akan dikumpulkan, dihantar ke pusat pelupusan bahan racun yang lesen. Tun racun ni memang kita tak boleh buang sesuka hati sebab racun ni pula ada beberapa kelas dia. Jadi kita kena ikut prosedur lah. Jadi secara amali nanti kita akan buat secara praktikal untuk lebih difahami sekiranya macam ni teori ni anda perlu tahu secara step dia. Biasa dalam soalan dia akan bagikan prosedur ataupun mengikut kedudukan kan. Kalau perlu pakai PPE kat atas dulu, buatlah macam prosedur. Kita tengok apa yang ada dalam nota itu adalah jawapan bagi soalan yang akan keluar nanti Okey, bangkai ayam. Pelupusan ayam mati dengan cara yang betul amat penting bagi mengelakkan kontaminasi pada persekitaran, elakkan jangkitan silang di antara unggas untuk memastikan kebersihan alam sekitar dan juga mengelakkan pencemaran bau dan juga mengelakkan aduan bau busuk daripada penduduk sekitar ladang ternakan. Bau busuk ni memang isu dia sangat besar sekiranya berlakunya aduan-aduan daripada orang sekeliling. Jadi kena handle dengan baik lah bangkai ayam ni boleh dilupus dengan kaedah disposal pits. Ni kan dia ada, kita akan ada amali dan juga kita boleh tunjukkan secara amali peralatan sebab ada belajar daripada DVM membuat projek untuk membakar sisa buangan ataupun bangkai melalui disposal pits ni lah kan. Cara tradisional untuk melupuskan dan merebutkan bangkai ayam. Bangkai ayam akan dimasukkan ke dalam lubang yang dalam dan kemudian ditaburkan serbuk kapur bagi mengurangkan bau dan mempercepatkan proses perebutan kan. Kebaikan cara ini adalah murah dan mudah serta tidak memerlukan kos penyelenggaraan yang tinggi. Hanya kawasan yang kecil diperlukan. Keburukan pula cara ini adalah ia boleh menggalakkan kehadiran binatang seperti anjing liar, biawak, ular dan sebagainya di sekitar kawasan lubang kerana masih terdapat sedikit bau yang terhasil yang menarik perhatian binatang tersebut. Selain itu, cara ini juga boleh menjadi satu perebatan penyakit-penyakit dan menjadi punca pencemaran air bawah tanah. Dia ada kebaikan dia, ada keburukan dia. Boleh tengok, boleh baca dan fahami dengan betul-betul
Okey, ini incinerator merupakan alat pembakaran lengkap di mana bangkai dibakar hangus sehingga jadi abu. Kan? Dia lebih kurang je, cuma yang ni 100% dia pembakaran lengkap lah panggil kan. Konsep dia. Kebaikan cara ini gambar, cuba boleh tengok gambar ni konsep dia lah. Kebaikan cara ini adalah merupakan proses pelupusan bangkai yang paling cepat, boleh kuantiti yang banyak kan. Cepatlah benda tu kita boleh selesaikan. Cara ini tidak mencemarkan air bawah tanah dan juga tidak menyebabkan pencemaran silang kepada perkara lain. Selain itu, ia hanya menghasilkan sedikit sahaja bahan buangan iaitu abu. Keburukan cara ini adalah melibatkan kos pembinaan yang amat mahal serta memerlukan kos penyelenggaraan yang tinggi. Cara ini boleh menyebabkan pencemaran udara dan ianya tidak terlalu praktikal bagi ladang-ladang kecil. Okey, yang seterusnya dia boleh menjadikan kompos, salah satu alternatif untuk melupuskan bangkai ayam. Bahan yang terhasil dari kompos boleh digunakan untuk menyuburkan dan memperbaiki struktur tanah dan juga digunakan sebagai bahan organik kepada sayur-sayuran dan tumbuh-tumbuhan. Okay. Biasanya ayam-ayam yang mati ni kita punya organ-organ tu kita boleh buat kompos lah untuk tanaman. Tapi untuk kompos ataupun untuk dijadikan EM tak boleh lah kan. Untuk tanaman boleh. Okay, ni tinja ayam yang jadi kompos. Dia macam, konsep dia macam kita tanam lah kan. Bila kita tanam, dia akan mendap tu. Biasanya kalau ada bangkai-bangkai semua, kalau kita tanam tu, situ rumput-rumput akan jadi subur kan, disebabkan daripada sisa-sisa haiwan yang tadilah yang kita tanam kan. Okey, kebaikan cara ini adalah paling ekonomi dan sekiranya diurus secara sempurna, ia tidak akan mencemarkan persitanan dan ayam bawah tanah. Keburukan cara ini adalah ianya memerlukan pengetahuan dan pengalaman untuk membuat kompos. Cara ini juga memerlukan bangunan yang kukuh dan sempurna bagi pengurusan bingkai dan juga kompos tersebut. Boleh baca dan fahami ya. Okey, tanam ni lebih kurang pada dengan kompos juga, tapi teknik yang berbeza. Matlamat sama dan hasilnya pun agak sama dan ada sedikit perbezaan saja. Cara ini tidak praktikal di mana lubang digali dan bangkai ayam serta makhluk rosak dimasukkan dari kampung semula. Keburukan cara ini adalah ianya memerlukan tenaga pekerja dan sekiranya lubang yang digali tidak terlalu dalam, ianya boleh digali semula oleh binatang liar. Cara ini juga boleh menyebabkan pencemaran air kolam atau air bawah tanah. Kalau ayam tu terlalu banyak, dia memerlukan kedalaman tanah tu yang lebih dalam lah kan. Sebab biasa bangkai ni dapat dihidu oleh binatang mata seperti biawak kan. Kalau kita tanam, dia masih ada bau kan. Bila ada bau, biawak ni dia boleh korek tau. Dia boleh korek kan. Kita pernah cuba tanam. Bila tanam tu ada benda yang dikorek. Rupa-rupanya ayam juga diambil kan, bangkai tu kan. Sebab biawak ni dia makan bangkai. Itu biawak kita tak bersih kan. Okey, yang seterusnya diproses untuk dijadikan makanan ternakan. Cara ini contohnya dapat digunakan untuk perusahaan ternakan air tawar. Kebaikan cara ini tidak memerlukan belanja yang besar dan juga boleh mengelakkan pencemaran alam sekitar selain boleh menjadi sumber protein kepada ternakan air. Keburukan cara ini adalah sekiranya langkah-langkah keselamatan tidak diambil kira dan sekiranya langkah biosecurity tidak dititik beratkan, ianya boleh menjadikan faktor utama penyebaran penyakit ayam ke tempat lain. Biasa kalau kita tengok industri penyembelihan, ada bukan peternak lah, maksudnya peternak ikan air tawar akan meminta ataupun akan membeli sisa-sisa organ-organ ayam. Itu salah satu contoh lah kan. Bila terlalu banyak, memang ataupun tempat yang proses ayam tu tak nak fikir banyak-banyak, akan jual daripada yang memerlukan secara mudah kan, tak perlu proses. Tapi dia ada keburukan dia. Keburukan yang kita bincangkan tadi lah. Ada kebaikan, ada keburukan. Mana-mana kita boleh pilih dan lakukan dengan secara yang profesional dan berpengetahuan lah. Jangan main bantai je kan. Benda ni memerlukan kepakaran kita kan. Tengok logik. Kita tengok logik saja. Okey, seterusnya hantar rekod kerja-kerja pelupusan sisa buangan ladang, pembuangan ladang.
Kan kalau tikus tu berapa ekor sekian, lupus kan kena ada rekod rekod kita akan sediakan lah yang kita berikan nanti. Okey, selepas melakukan aktiviti pelupusan bahan buangan, kerja-kerja perekodan harus dijalankan supaya pekerja ladang peka dengan pelupusan yang telah dilakukan dan akan menjadi panduan pada masa hadapan. Untuk orang lain lah, kalau ada pertukaran orang semua, kita akan tengok rekod tu balik. Okey, yang kedua, rekod kerja-kerja pelupusan sisa buangan ladang perlu dihantar kepada pihak pengurusan untuk makluman. Seterusnya, sisa-sisa ladang tidak boleh dibuang sewenang-wenangnya, terutamanya bahan-bahan kimia. Hasil kumbahan tidak boleh dilepaskan ke dalam perparitan awam. Kan? Itu racun-racun semualah, bahan kimia ni bahaya ni, jangan main. Contohlah kalau kita terletak racun kan, betul air longkang semua dah campur, betul ada pula kucing pergi jilat-jilat air kan, memberi masalah kepada kucing tu juga kan. Kesian kat dia kan. Memanglah manusia tidak minum, tapi akan melibatkan binatang-binatang lain lah kan. Jadi benda ni memang kena ambil lah, dia dah mengganggu persekitaran kan. Jadi kita kena ikut prosedur lah. Yang racun ni memang kena ikut prosedur dia sebab dia sangat bahaya. Okey, ini adalah rekod-rekod pembuangan sisa ladang. Dia ada bilangan, tarikh, jenis sisa, kaedah pelupusan, butiran, zon kawasan ladang, A, B, C, D, catatan. Boleh tengok contoh-contoh yang saya paparkan ini. Okey. Di sini sajalah untuk kompetensi 5. Kalau sekiranya tak faham, kita akan lakukan amali tugasan ini sebab tanpa amali kita tidak akan dapat 100% memahami macam mana untuk melupuskan bahan-bahan buangan. Jadi itu saja untuk kali ini. Sekiranya ada pertanyaan, kemusykilan, anda boleh komen, dan dah faham boleh like dan share pada media sosial yang lain lah. Kadang-kadang bukan sekadar untuk pengetahuan kita saja, kita boleh share ilmu tu kepada orang-orang lain insya-Allah. Jadi kita sudahi di sini. Semoga kita jumpa ke next kompetensi. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.